NR Channel TV Virtual Studio Multipurpose. We provide virtual studio space for multi-purpose, talk show, news, online coaching and presentation, webinar, firm conference and more. With a professional worker and up-to-date visual graphics set and design, call us for more information. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali malam ini. Kami bersiaran secara langsung dari studio sementara NR Channel TV dari Melaka, sempena Pilihan Raya Negeri ke-15, Negeri Melaka, Bandaraya bersejarah. InsyaAllah kami akan cuba mengambil bahagian sekerap mungkin untuk melaporkan perjalanan dan perkembangan semasa Pilihan Raya Negeri yang sedang berlaku ketika ini. Bukan sahaja melalui NR Channel, tetapi boleh juga diikuti di portal kami nrchanneltv.com.my. Seperti biasa, saya Rafi Awang Kecil akan bersiaran bersama anda untuk sekitar lebih kurang 1 jam melalui segmen Melaka Memilih 2021. Terima kasih kepada anda yang terus setia memilih untuk bersama dengan kami, dan Alhamdulillah kerana kita masih diberi kesihatan yang baik serta umur yang panjang bagi meneruskan kehidupan kita dan memanfaatkan umur kita untuk perkara yang baik-baik dan diredai Allah. Jangan lupa untuk like, komen, share, follow dan subscribe Facebook page dan YouTube NR Channel TV agar segala maklumat dan pengetahuan yang kita perolehi malam ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Baik. PRN Melaka 2021 hadir sebagai buah tangan daripada 4 orang adun yang mencuba nasib. Namun laba yang dicari rupa-rupanya rugi yang bertandang. Seluruh rakyat kini dipaksa untuk membuat pilihan baru. Adakah ianya merupakan peluang membina impian yang dinanti atau bala 2018 akan berulang? Bersama kami di studio adalah yang berbahagia Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dasuki, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, bersedia untuk melontar idea. Kita akan dapatkan pandangan beliau mengenai kempen Barisan Nasional dalam Pilihan Raya Negeri Melaka ini. Sebelum itu kita saksikan sedikit VT yang telah disediakan. Jangan ke mana-mana, kita jumpa selepas ini. Barisan Nasional, barisan kita, penegak wawasan rakyat Malaysia, membina satu bangsa berjaya. Itulah wawasan kita, berpadu kita rakyat semua, menuju Malaysia jaya. Barisan Nasional, parti kita, parti untuk rakyat jelata. Khidmat kami untuk semua, tanpa mengira bangsa. Barisan Nasional, Barisan Nasional, Barisan Nasional, Barisan Nasional, Barisan Nasional, Barisan
wawasan pembela bangsa, membina satu bangsa berjaya. Itulah wawasan kita, berpadu kita rakyat semua, menuju Malaysia Jaya. Barisan Nasional Parti kita, parti untuk rakyat jelata. Khidmat kami untuk semua, tanpa mengira bangsa. Barisan Nasional, Barisan Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Datuk Doktor. Saya tertinggal tadi, bukan saja Ketua Pemuda UMNO Malaysia, juga pengerusi pemuda Barisan Nasional. Dah berapa hari kat Melaka? Alhamdulillah, sejak daripada awal, bahkan sebenarnya seminggu sebelum penamaan calon pun saya berulang alik lah daripada Kuala Lumpur ke ni untuk memastikan persiapan awal itu berada pada keadaan yang terbaik. Akan terus di sini hingga hari akhir? InsyaAllah. Ya, baik. Saya sebenarnya ni pertama kali saya dapat jemput. Saya panggil Datuk Doktor. Doktor saja. Doktor saja, okey. Pertama kali saya dapat panggil doktor di Melaka jauh, di Kuala Lumpur. Kita tak berkesempatan kan. Jodoh belum lagi. Jodoh. Hari ini kita sampai jodohnya. Dan saya rasa bila saya panggil ini, seolah ini saya nak juga tanya pada malam ini sebelum kita pergi kepada perkara-perkara lain yang doktor berkelulusan dalam bidang ekonomi, pernah menjadi penasihat Bank Negara. Tiba-tiba bila masuk politik UMNO bertukar jadi ustaz. Boleh kita kongsi sedikit yang baca khutbah? Saya rasa terima kasihlah Rafi saya bagi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak tahulah saya bagaimana title ustaz tu, mungkin juga kerana bila Datuk Seri Najib mula-mula meminang saya daripada industri perbankan dan kewangan Islam dulu. Dia letakkan saya sebagai yang dipertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia. Betul. Di situlah bermulanya status ustaz tu melekat. Dan yang kedua, bila dia lantik saya sebagai Timbalan Menteri yang menjaga hal ehwal agama pula. Seperti yang diberitahu, saya sebenarnya first degree saya dalam bidang accounting, perakaunan. Dan saya memfokuskan dalam bidang sarjana dan PhD dalam bidang perbankan dan kewangan Islam. Jadi mungkin juga latar belakang saya juga daripada sekolah agama. Dan bila berada dalam Universiti Islam Antarabangsa itu, kita memang dari segi universiti itu memang dua-dua bidang itu diintegrasikan. Walaupun kita belajar ekonomi, account, kita juga belajar fiqh, syariah, subjek-subjek agama juga. Mungkin itu juga yang terdorong untuk masyarakat memandang kita ni lebih ustaz daripada profesional dalam bidang perbankan. Tenggelam pakar keuangan Islam. Bila pergi masjid hari Jumaat, orang suruh baca khutbah. Bila ada majlis-majlis tertentu, orang baca doa kan. Adakah tak rasa janggal atau merugi? Saya rasa tidak juga, kerana inilah sebenarnya kalau boleh saya mempromosikan produk UIA. Universiti Islam Antarabangsa memang daripada awal falsafahnya adalah untuk melahirkan generasi yang seimbang, komprehensif. Maknanya dia tidak hanya mempunyai kemahiran dalam ilmu-ilmu duniawi, tetapi juga dia juga mempunyai juga asas yang kuat dalam bidang-bidang yang bersifat ukhrawi. Jadi ini antara keistimewaan yang saya boleh katakan apa yang dihasratkan oleh UMNO, kepimpinan UMNO dalam mewujudkan sistem persekolahan agama yang diintegrasikan dalam sistem sekolah berasrama penuh, maktab rendah sains mara, dan akhirnya kita boleh lihat produk-produk sekolah agama ini yang ditaja, yang dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan, terus masuk ke peringkat universiti Islam Antarabangsa, dan kemudian Universiti Sains Islam Malaysia. Ini semua antara saya boleh katakan jasa yang sumbangan yang besar oleh kerajaan pada zaman Barisan Nasional dan UMNO pada waktu itu. Baik, kita terus kepada sasaran kita malam ini. Jadi kita sedia maklum proses penamaan calon ini dah selesai semalam kan. Terjawab, UMNO bertanding di semua 28 kursi DUN ini. Pengarah pilihan yang kata parti mempertaruhkan 86% calon muka baru.
dalam PRN kali ini dengan menyaksikan UMNO 20 calon, MCA 7 calon dan MAC 1 calon. Adakah ini boleh dianggap sebagai langkah drastik parti untuk nak menarik sokongan pengundi Melaka? Bagi saya ini satu langkah yang di luar kebiasaan, dan suatu langkah yang sebenarnya kalau orang kata di luar kotak. Bagi saya ini satu yang boleh dikatakan keberanian kepimpinan tertinggi yang mahu mewajahkan UMNO dalam bentuk yang baru. Kerana kita berada pada lanskap politik yang sudah berbeza, terutamanya selepas PRU ke-14. Kita berhadapan dengan realiti masyarakat, pengundi-pengundi mudanya yang lebih daripada 50%. Apatah lagi akan datang kita akan ditambah pula dengan undi 18. Sudah tentu masyarakat terutama generasi muda, dia tidak lagi mempunyai satu keterikatan dengan legasi lama. Dia tidak bernostalgia dengan zaman kemerdekaan, pasca kemerdekaan, pasca 13 Mei 1969. Ini adalah generasi milenial. Generasi milenial dia punya pemikiran, gaya hidup, perawakan sudah berbeza. Jadi sudah tentulah UMNO sebagai parti siasah yang sifatnya pragmatik perlu menyantuni kehendak generasi yang ada bukan saja pada zaman ini tetapi akan datang. Jadi permulaan dalam konteks PRM Melaka ini satu yang saya anggap sebagai satu permulaan yang amat baik. Kerana pertama dia menampilkan calon-calon baru 86.8%, hampir 87%, hanya mengekalkan 4 saja penyandang ataupun calon yang pernah bertanding dulu. Tetapi dalam konteks 86.8% itu ada pula calon-calon pemuda, wanita muda yang saya kira satu yang luar biasa. Contohnya dalam konteks pemuda. Dalam tradisi ataupun dalam sistem konvensional pemilihan calon di negeri Melaka khususnya, biasanya ada satu saja kota pemuda ni. Sebelum ini. Tetapi kali ini kalau kita lihat dalam konteks pemuda Barisan Nasional ada 6 calon pemuda Barisan Nasional. Daripada 6 tu 4 itu adalah calon ketua pemuda. Kita ada hanya 6 bahagian saja di Melaka. Tapi daripada 6 ketua pemuda, 4 ditampilkan sebagai calon pada kali ini. Bagi saya ini satu keberanian dan yang bagi saya ini satu bentuk rejuvenasi ataupun pembaharuan baru yang selalu diwar-warkan. Mungkin kali ini baru boleh direalisasikan. Baik. Sebagai ketua pemuda, dan ini juga sejarah tadi doktor sebut, sebelum ni 1 ataupun 2, kali ini 4. Sebagai pengurusi pemuda Barisan Nasional, perasaan doktor sendiri apabila 4 pemuda UMNO ini dipilih sebagai calon. Sebab sejarah sebelum ini tidak ada ketua pemuda yang berjaya meyakinkan parti untuk ditonjolkan pemuda sebagai calon. Kali ini berjaya. Saya pertama sekali saya rasa bersyukur dan rasa bangga sudah tentu. Tetapi ini bukan datang hanya natijah beberapa bulan ini. Ini bermulaan pemuda kita bermulanya gerakan kita untuk mewajahkan UMNO itu atau melakukan proses transformasi dan rejuvenasi dalam parti ini sejak kita hilang kuasa. Dan pada waktu itu saya sendiri pun ditakdirkan menggalas amanah sebagai ketua pemuda, diberikan amanah dalam keadaan kita kalah. Dan saya rasa saya adalah ketua pemuda pertama dalam sejarah UMNO sebagai pembangkang. Dan dalam konteks itu kita cuba membuat satu anjakan paradigma dan juga satu perubahan di peringkat akar umbi. Pemuda-pemuda yang kita hendak bangunkan adalah pemuda-pemuda yang harus dipersiapkan untuk menggalas amanah besar sekiranya diberikan kesempatan oleh kepimpinan. Jadi daripada awal lagi kita sudah mempersiapkan pemuda-pemuda kita. Contohnya kita pemuda antara yang terawal menggerakkan dalam keadaan kita sebagai pembangkang 22 bulan itu, kita tak tahu pun kita hanya jadi pembangkang 22 bulan. Tetapi waktu kita kalah itu tak ada orang mempunyai pemikiran bahawa UMNO ini mampu bangkit kembali. Kan? Kalau kita tengok di Sabah umpamanya, 22 daripada 25 ketua bahagian lompat kerana mereka merasakan bahawa segala-galanya gelap. UMNO ini sudah tidak ada tak ada cahaya di hujung terowong, tak ada harapan. Tetapi waktu itu kita berjaya meyakinkan pemuda-pemuda harus pertahankan biar kita menjadi juragan-juragan yang terakhir yang mempertahankan bahtera yang waktu itu hampir karam. Dan atas
keyakinan yang sebenarnya harapan yang kita pun tak tahu sama ada harapan itu harapan yang benar ataupun palsu, tetapi pemuda-pemuda kita berjaya mempertahankan. Di Sabah contohnya, 4 daripada bahagian pemuda mengambil alih sebagai pemangku ketua bahagian. Maknanya ketua bahagian lompat, timbalan, naib, wanita lompat, pemuda terpaksa ambil alih 4 bahagian. Dan kebanyakan pemuda kita pertahankan parti. Itu di Sabah. Juga di tempat-tempat lain. Di Melaka ini saya bagi contoh. Calon-calon yang kita tampilkan ini bukan calon-calon yang hanya dari segi akademiknya bagus, tetapi juga mereka sudah buat kerja daripada awal. Dr. Akmal umpamanya, saya amanahkan dia sebagai naik ketua pemuda negeri. Saya beritahu dia, balik pastikan berpindah klinik dia daripada Kuala Lumpur tukar jadi di Merlimau. Dan dia serve, dia dia berkhidmat kepada masyarakat Merlimau ni hampir 3 tahun dah. Dan bukan saja dia duduk di klinik, tetapi juga sebab pemuda kita memang memperkenalkan konsep budaya turun ke akar umbi, ziarah kasih. Kalau doktor pergi cek macam mana dia orang dan sebagainya. Sebab itu bila saya pergi ke Merlimau sebelum penamaan calon pun, saya cek sebelum kita nak angkat namanya ke atas, kita buat study dulu sama ada orang kenal atau tidak. Penerimaan masyarakat secara umumnya bagaimana? Boleh menang ke tidak? Boleh menang itu sudah tentu. Maknanya sudah tentu kita bukan hanya sekadar nak berbangga, oh pemuda mesti jadi calon 30%, 40%. Kalau ke kader Rafi boleh tengok daripada saya punya ucapan-ucapan, tak pernah saya kata pemuda mesti demand 30%, 40%, tak pernah. Ucapan dasar saya pun tak pernah. Sebab kita harus bersifat realistik. Kalau kita nak menampilkan calon-calon pemuda itu mestilah menepati apa yang kriteria kepimpinan tertinggi Datuk Seri Presiden sebutkan, acceptable, diterima, likeable, disukai, barulah winnable, barulah boleh menang. Jadi mereka harus membuktikan. Hilmi contohnya, calon duyung. Beliau buat kerja ini daripada awal kita kalah lagi. Sebab itu hari ini baru hari saya duduk di Duyung, bila pergi ke beberapa lokaliti saya nampak tak susah untuk kita jual sebab dalam musim Covid saja contohnya. Saya memperkenalkan kepada pemuda-pemuda seluruh Malaysia waktu zaman Covid ni program kita panggil program sanitasi. Low cost but high impact. Di Duyung saja tim sanitasi pemuda telah mensanitasi lebih kurang 1,480 buah rumah. Di Duyung saja. Di Kota Melaka 4,890 rumah. Termasuk rumah-rumah kaum Tionghoa, India. Dan hari ini tadi pengurusi skuad Sabil di Duyung beritahu saya ada yang telefon, seorang Tionghoa telefon sebab anak ni nak balik, kena kuarantin dan dia minta untuk tim kita pergi untuk sanitasi sebab dia telefon orang di AP tak nak layan. Angkat telefon pun tidak. Jadi sebab kita dah ada hubungan. Semua yang kita sanitasi ni bukan saja kita pergi sanitasi habis macam tu. Kita ada standard operation kita, SOP kita. Kita ambil nombor telefon dia, kita tanya dia, kita tanya khabar dia. Maknanya proses hubungan tu berterusan. Maknanya orang kenal, orang tahu keberadaan pergerakan pemuda UMNO, tim skuad Sabil ini bukan hanya sekadar kita nak menampilkan calon, oh kerana dia muda, kerana dia berpelajaran tinggi, maka dia boleh jadi calon. Tak semestinya. Sebab itu kadang-kadang orang luar mungkin dia tidak memahami. Bukan semata-mata qualification akademik. Saya mungkin boleh bangga sebagai seorang doktor falsafah. Tetapi kalau saya sendiri pun tidak rapat dengan masyarakat, rakyat akan tolak kita. Jadi itu antara perkara yang kita harus memahamkan generasi pewaris perjuangan UMNO ini supaya mereka memahami falsafah perjuangan UMNO itu adalah UMNO ini adalah parti yang sentiasa bersama dengan rakyat. Kalau nak jadi calon, tak boleh kita hanya terjun daripada atas, kononnya mempunyai perawakan yang menarik, background akademik yang bagus. Bukan calon kabel. Bukan kabel. Kabel ini mungkin zaman-zaman dulu letak songkok pun boleh menang. Tetapi tidak sekarang. Ya, betul. Bila doktor sebut tentang calon-calon pemuda tadi, Ketua Pemuda Negeri Fairul Nizam ni berdepan dengan cabaran yang cukup sengit. Di Asahan dia berdepan dengan 6 penjuru kalau tak silap saya. Bagaimana doktor melihat? Pertama sekali saudara Fairul Nizam ni adalah Ketua Pemuda Negeri. Dan dia adalah Ketua Pemuda bahagian Alor Gajah selama satu penggal
dua penggal. Ya, Jadi dia sendiri antara yang saya amanahkan sebagai Ketua Pemuda Negeri Melaka. Jadi pendekatan yang Pemuda Pusat buat ini untuk turun ke akar umbi ini, antara yang paling cepat mengambil model ini adalah Melaka. Skuad Sabil pun antara yang paling aktif adalah Melaka. Dan dia menerajuinya. Dan sebagai seorang Ketua Pemuda Negeri, dia sudah bekerja di bahagian Alur Gajah ini, macam saya katakan, sejak daripada awal. Maknanya orang kenal dia. Jadi apabila dia diletakkan sebagai calon asahan, berhadapan pula dengan tokoh seperti Datuk Seri Idris Harun umpamanya, orang kata mungkin sukar, tetapi kita yakin dan optimis kerana macam saya katakan, pertama, rakyat asahan dia tahu bahawa tempat itu dulunya wakil rakyat UMNO Barisan Nasional. Itu kubu kuat kita. Yang kedua, UMNO Barisan Nasional walaupun kita kalah, hilang kuasa peringkat pusat 22 bulan, wakil rakyat itu masih menyumbang. Wakil rakyat dulu ada Datuk Ghaffar sendiri, Datuk Ghaffar Atta. Esko kanan. Itu selepas kita menubuhkan kerajaan. Tapi sebelum kita menubuhkan kerajaan pun, saya 3 kali pergi ke Alur Gajah waktu kita jadi pembangkang dulu. Saya menyaksikan bagaimana gerak kerja kita berterusan walaupun kita hilang kuasa. Jadi dari segi perkhidmatan, dari segi servis kita dengan rakyat itu, rakyat tak pernah kita abaikan. Dari segi parti, kita sudah ada track record. Apabila ditampilkan pula calon baru dan muda, Ketua Pemuda Negeri pula, itu plus point. Maknanya mengambil semangat Datuk Ghaffar yang sudah 4 penggal, yang berpengalaman, yang berkhidmat dengan cukup cemerlang, dan diwariskan kepada seorang anak muda yang Ketua Pemuda Negeri yang bukan calang-calang. Mana saya rasa ini adalah ingredient ataupun ramuan yang baik untuk kita tampilkan kepada rakyat. Dan saya yakin insya-Allah walaupun 6 penjuru, walaupun kita berhadapan dengan Datuk Seri Idris Harun, yang saya tengok dalam dalam dia punya Facebook pun macam-macam orang bagi komen dan sebagainya. Tapi bagi saya, kita berkempen kali ini, kita tidak perlu menyentuh orang lain. Kita hanya fokus kepada apa yang kita nak tawarkan kepada rakyat. Itu pun arahan daripada Presiden kan? Ya. Baik, Dok. Dalam keadaan UMNO ni diserca, difitnah, bersendirian pula kali ini kecuali bersama dengan BN. UMNO ni masih berani tu calon baru ni yang doktor sebut tadi, 86%. Ibarat macam bold decision orang panggil. Nekat. Tak takut secara keseluruhan. Itu satu perkara yang sebenarnya saya amat menghormati Presiden Parti dan pengurusi Barisan Nasional, kerana beliau berkali-kali menyebut kepada saya sejak daripada kita berhadapan dengan siri-siri PRK dan juga PRN Sabah. Dia merasakan bahawa pentingnya UMNO ini melakukan perubahan. Dan dia selalu sebut kepada saya, dia nak tinggalkan legasi sebagai seorang presiden yang berjaya menaikkan kembali UMNO ini ke persada negara, sebagai kerajaan kembali. Dan untuk melakukan sedemikian, dia perlu berani untuk melakukan perubahan. Betul. Dan melakukan perubahan itu termasuklah memilih calon-calon yang diwajahkan atau ditampilkan kepada rakyat sebagai calon yang fresh, yang segar, yang baru, yang dilihat berintegriti, yang dilihat berketerampilan dari segi akademiknya, dari segi perawakannya, dari segi hubungan dengan rakyat dan masyarakatnya. Dan yang paling penting, memahami falsafah perjuangan UMNO itu sendiri. Yang UMNO ini adalah parti rakyat, parti yang dekat dengan rakyat. Kita tak boleh mencabut diri kita daripada rakyat. Kalau kita mencabut daripada rakyat, kita dah boleh lihat sebahagiannya sudah pun dihukum oleh rakyat pada PRU ke-14 yang lepas. Jadi ini semua faktor-faktor yang saya kira akhirnya perlu satu keputusan yang Saudara Rafi katakan tadi, nekat daripada kepimpinan tertinggi. Dan sebab itulah bagi saya, apa yang berlaku di Melaka hari ini adalah satu cerminan kepada kejujuran dan iltizam pucuk pimpinan, khususnya Presiden dan Timbalan Presiden, yang mahu UMNO ini dilihat sebagai parti yang memang bersedia untuk berubah, memang mendengar denyut nadi rakyat, memang menyantuni apa yang rakyat mahukan, terutamanya generasi muda.
Tetapi kena ingat, tak boleh juga sepenuhnya orang baru. Betul. Kita perlu gabung jalinkan antara mereka yang berpengalaman dengan mereka yang baru. Jangan ingat kita ni muda dan kita terus boleh, betul kita ada tenaga, tetapi tenaga, semangat saja tak cukup. Kebijaksanaan itu perlu ada. Kebijaksanaan tidak datang melalui kelas-kelas bilik darjah. Betul. Kebijaksanaan ini datang daripada pengalaman. Tidak ada bilik kuliah. Itu sebab saya kira gabungan ini yang perlu ada. Betul lah, sikit sebanyak tak sempurna, tak dapat menyantuni semua orang. Nabi pun kata, ridhan nas ghayatul la tudrak. Nak puaskan hati manusia satu matlamat yang tak mungkin boleh dicapai. Jadi atas asas itu pemimpin mesti buat keputusan yang berani dan nekat. Baik, adakah bila doktor sebut cerminan tu tadi, adakah PRN Melaka ini juga menjadi benchmark untuk PRU15? Tidak semestinya di PRU15 ini ketua bahagian akan jadi calon. Ya, isu kalau dulu punya percaturan, percaturan konvensional ataupun tradisional, hanya orang yang berjawatan dalam parti saja yang wajar ditampilkan. Tetapi bagi saya, kita hari ini mempunyai satu model yang kita boleh terokai. Contoh pun hari ini, ketua kerajaan dengan ketua parti pun dua entiti yang berbeza. Itu pun satu perkara yang kita tidak pernah terlintas sebelum ini. Jadi dalam konteks penampilan calon pun, tak semestinya calon itu mesti orang yang berjawatan parti. Yang penting, macam Presiden selalu sebutkan, kita harus memilih calon yang acceptable dan juga likeable. Okey, apa dia aspek acceptable yang dia boleh diterima? Diterima ini bukan saja oleh ahli parti saja, diterima juga oleh rakyat, oleh masyarakat setempat. Betul kita tak boleh buat ujian litmus ataupun acid test sama ada betul-betul ke diterima tak terima. Kita hanya boleh secara umum saja, sebab akhirnya waktu pilihan raya lah penentuan sama ada dia benar-benar diterima ataupun tidak. Tetapi itu sudah cukup untuk kita melihat dan menilai apakah calon-calon ini diterima oleh ahli parti dan rakyat. Dua-dua ni kita kena combine. Sebab itu saya sebagai ketua pemuda apabila diamanahkan, saya turun ke akar rumbi. Sepanjang 3 tahun ini saya dah berjelajah 181 daripada 191 bahagian, Cik Rafi. Saya turun bukan turun satu program tak singgung. Saya akan bermalam bersama mereka program. Dan setiap kali program bersama dengan pemuda, saya akan pastikan kalau pemuda ini ada masalah dengan bahagian, saya cuba untuk mengharmonikan. Saya selalu sebut kepada ketua-ketua pemuda saya dan pemuda saya di bahagian-bahagian, kita kena sentiasa mengharmonikan hubungan kita dengan kepimpinan bahagian. Walaupun biasalah dalam politik UMNO ini, waktu pemilihan kita mempunyai perbezaan, mungkin papan yang berbeza, kapal yang berbeza. Tetapi kita sebagai pewaris generasi akan datang yang harus menjelmakan UMNO dengan wajah yang baru, kita tidak boleh lagi menggunakan pendekatan lain, menggunakan pendekatan lama. Kalau dia tak bersama dengan kita, kita akan bermusuh sampai bila-bila. Tidak. Kita kena letak ke tepi soal itu. Parti kena kuat. Untuk parti kuat, walaupun mungkin ketua bahagian, timbalan ketua bahagian itu bukan daripada kapal kita waktu kita bertanding. Tetapi bila kita menjadi ketua pemuda, ketua bahagian adalah ketua kita. Dan kita harus hormat dengan dia. Sebab saya selalu kata, kalau kita bergaduh ataupun bermusuh dengan pimpinan bahagian, wanita, puteri, ketua bahagian, kalau dia takdirkan kita jadi calon, half of the battle kita kalah dah. Sebab jentera utama ini sudah bermasalah. Katakan akan datang, kita akan mewarisi, kita menang, jawatan ketua bahagian akan datang. Dengan sendiri pun kita akan berhadapan dengan orang-orang setia kepada ketua bahagian yang kita kalahkan itu, contohnya, dan kita akan mewujudkan kerenggangan. Dan kerenggangan inilah yang akan orang kata masuk angin yang menyebabkan UMNO ini sentiasa berhadapan dengan masalah dalaman yang tak berkesudahan. Jadi kalau kita nak melakukan perubahan dalam parti dan luar parti, kita harus bermula dengan diri kita dulu. Prinsip dalam Islam, afslih nafsak wa du'u ghairak. Kita kena mulakan dengan diri kita. Jangan kita cakap kita duk berdegar-degar kritik orang lama dan sebagainya, tetapi kita sendiri pun masih membawa budaya lama dalam perjuangan kita. Baik. Doktor sendiri tidak merasa pelik, dan saya mendengar dalam suasana terutama di PRN Melaka ni, selama ini dia tuntut UMNO perlu perubahan, UMNO perlu permajaan, UMNO perlu calon-calon baru. Bila parti buat keputusan,
meletakkan 86.6% ini tadi, masih ada lagi suara, oh, kenapa muda sangat? Yang ni tak boleh, yang ni tak boleh. Sampai bila barah ini nak ada dalam UMNO? Sebab itulah, apa-apa perubahan sudah tentu akan ada yang tidak akan bersetuju dan tidak bersedia untuk menerima perubahan. Itu biasa. Tabii perubahan ini akan ada resisten dalaman. Tetapi macam Cik Rafi kata tadi lah, yang paling penting ialah kepimpinan mesti ada keberanian. Pemimpin mesti ada keberanian dalam nak melakukan perubahan. Dan apakah perubahan ini ke arah kebaikan ataupun kemudaratan? Saya kira, pandangan saya, apa yang kepimpinan tertinggi parti buat ini adalah satu kebaikan. Sebab kita duduk bercakap, berretorika berpuluh-puluh tahun. Itu daya UMNO. Soal UMNO ni mesti berubah, peremajaan UMNO dan sebagainya. Tetapi akhirnya tidak dijelmakan dalam realiti sebenar. Hari ini kita dapat lihat di PRM Melaka ini sebagai permulaan lah, kalau kita kata. Ini seharusnya diterima dengan hati yang terbuka. Tetapi sama juga macam saya katakan, orang muda jangan rasa bangga diri. Jangan kita menolak orang-orang berpengalaman, orang tua. Sebab itu bagi saya, integrasi antara yang lama dengan yang baru. Calon-calon ini juga bukan semuanya orang muda. Ada orang yang berpengalaman, walaupun tak pernah menjadi calon sebelum ini. Ada yang umurnya 58, 60 tahun pun. Tetapi kerana dia mempunyai pengalaman, dia sudah melalui proses itu. Calon kita paling tua 85 tahun. 85 tahun? Ada 85 tahun? Tak ada, saya rasa tak ada. 80 tahun lebih di Pengkalan Batu. Puan Kalso. Oh bukan, tak betul, 68. 68 tahun. Mana? Saya terkejut. Silap saya. 68 tahun. 68. Paling tua. Kalau kita tengok Puan Kalso itu sendiri sebenarnya walaupun umurnya agak berusia. Tetapi dari segi perawakannya dan penerimaan orang masyarakat kepadanya cukup baik. Dan dia mewakili kaum ibu yang sebenarnya ini antara peranan wanita yang kita tak boleh nafikan. Walaupun kebanyakan wanita-wanita ini ada juga yang berusia. Tetapi mereka ini selama ini menjadi tulang belakang di belakang tabir. Selama ini. Apa salahnya satu dua orang kita tonjolkan untuk mereka mengepalai pula. Dan yang penting sihat walafiat. Alhamdulillah dia walaupun 68 tetapi mempunyai tahap fizikal yang kuat. Yang kedua, acceptability, diterima ataupun tidak oleh masyarakat. Dan apa yang dibuat selama ini, itu pun diambil kira oleh kepimpinan. Sebab itu saya katakan tadi, mesti ada keterjalinan dan keseimbangan antara mereka yang baru dengan yang lama. Yang baru, orang muda mungkin ada semangat. Semangat saja tak cukup, mesti ada kebijaksanaan. Sebab itulah Sayyidina Ali pernah berkata, gabungan antara hikmatus syuyukh wa himasatus syabab, antara kebijaksanaan orang tua dengan semangat orang muda. Inilah yang akan menjadi titik kekuatan pembinaan sesebuah tamadun itu. Dan sebagai parti siasah pun begitu juga. Kita tak boleh menafikan orang tua, orang lama, orang berpengalaman. Kita juga tak boleh juga menidakkan anak-anak muda yang mempunyai keterampilan, yang ada semangat, yang ada tenaga. Tetapi macam mana kita nak pastikan anak muda ni ada pengalaman kalau kita tidak beri pendedahan? Cuma itu saya katakan, tak boleh semuanya begitu, tak boleh semuanya orang tua dan tak boleh semuanya orang muda. Dan apa yang ditampilkan hari ini bagi saya ada satu formula yang terbaik. Dan wanita pun dapat kota lebih banyak kali ini kalau nak dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Ya, alhamdulillah, itu pun satu keberanian pemimpin. Dan satu juga yang menarik wanita ini tidak semuanya berjawatan ketua wanita. Maknanya ada daripada AJK, ada yang daripada bekas ketua puteri, Sungai Rambai. ada yang maknanya daripada pemimpin bahagian seperti ketua penerangan wanita. Partai Kondo. Jadi ini antara yang saya maksudkan tadi, maknanya perubahan yang berani dibuat oleh kepimpinan. Maknanya tidak semestinya mereka yang berjawatan tinggi saja diambil kira. Macam pemuda pun mereka awal calon-calon yang kita tampilkan, yang kita cadangkan ada 9 orang. Saudara Rafi kena tahu 6 bahagian saja ketua pemuda. So 3 lagi itu adalah orang yang bukan semestinya ketua pemuda. Tetapi apabila kepimpinan memberikan
kepercayaan kepada empat ini. Kerana empat ini bukan saja dari segi tahap akademiknya bagus. Kita ada doktor daripada Rusia, kita ada seorang profesional yang belajar daripada Syria dan Al-Azhar Universiti Mesir. Rumput Kita ada juga engineer daripada lulusan UTX, dan kita ada saudara Fairul yang ada sarjana daripada UiTM, daripada Open University. Jadi maknanya bukan saja mereka ini macam contohnya lah saya kata tadi kan, Dr. Akmal umur ni baru 33 tahun. Dia doktor, dia buka klinik dia. Klinik Dr. Akmal. Orang kampung, dari orang kampung berkhidmat untuk anak kampung, berkhidmat untuk orang kampung. Dia punya tagline. Bagi saya itu satu tagline yang dekat dengan jiwa rakyat. Saya selalu pesan kat dia, kita ni orang muda semangat. Kalau dia bercakap memang cakap semangat. Tapi kan, dalam proses kita nak belajar ini, prinsip yang selalu saya sebut kepada pemuda-pemuda, kena bersedia untuk belajar, diajar dan mengajar. Kan? Kita jangan rasa kita ni lulusan daripada Rusia, kita ni hebat. Kan? Banyak perkara yang bila masuk terjun dalam dunia politik, kita sebenarnya bertatih sebagai tadika lagi. Maknanya tak semestinya kita ni ada doktor, ada PhD, kita boleh berkemampuan untuk mengurus manusia-manusia di lapangan ini. Sebab itu kalau kita tengok orang-orang politik, biasanya profesor sains politik, dia hanya boleh berada sebagai ahli akademik di universiti. Jarang-jarang dalam bilik kuliah je. Jarang-jarang seorang profesor sains politik berjaya dalam dunia politik sebenar. Baik, bila doktor sebut tentang tagline tadi, jadi saya pun nak kembali kepada tajuk kita malam ni, kestabilan demi kemakmuran ni, yang terkandung dalam slogan BN kali ni. Sebab mana agaknya rakyat Melaka ini ketika ini rindu kepada kestabilan ini? Kita sudah tentu apabila kita kepimpinan memilih tagline kestabilan demi kemakmuran ini, kita memikirkan sebenarnya apa sebenarnya yang rakyat mahukan. Dan kita dapat feedback daripada rakyat, rata-rata golongan profesional, golongan meniaga, orang yang jual di pasar malam. Ini tim yang memikirkan berkenaan manifesto dan sebagainya, mereka turun ke bawah. Apabila feedback yang dapat, ini yang dilaporkan kepada kepimpinan, ramai yang sebenarnya merasai pedihnya apabila keputusan yang dibuat pada Mei 2018 untuk nak try test. Nak try test. Acu try test lah orang Kelantan kata kan. Nak try test sekali, ini kalilah. Nak try test. Dia terpaksa membayar harga yang cukup mahal. 22 bulan di bawah Pakatan Harapan. Saya kira rakyat telah merasai bagaimana apabila ketidakstabilan itu berlaku, akhirnya memberikan kesan yang begitu besar kepada kehidupan masyarakat dan rakyat, baik dari segi ekonomi, baik dari segi hubungan kekeluargaan masyarakat, integrasi nasional antara kaum dan sebagainya. Prejudis dan prasangka itu sentiasa bermain sehingga kan isu-isu perkauman ini begitu mudah meletus. Tak pernah kita terbayang zaman BN berlaku bergaduh antara Melayu dengan Cina ke, Melayu dengan India ke, India dengan Cina ke, tetapi itu selalunya kes terasing, isolated case. Macam di Kampung Medan. Tapi kita ingat lagi waktu Kampung Medan, apa kepimpinan Barisan Nasional buat? Di peringkat umum kita kata ini hanya kes yang terasing, isolated case, bukan perkauman. Kita tutup kes itu, kita selesaikan secara baik. Apa yang berlaku pada zaman PH? Kepimpinan seolah-olah tidak tahu macam mana nak menguruskan hubungan yang ada. Ditambah lagi api, masukkan lagi minyak lagi. Adakah doktor maksudkan kes melibatkan adik? Ya, kes sivil, kuil sivil itu. Macam mana pagi itu yang tak ada kaitan pun sebenarnya, kes itu memang tak ada kaitan perkauman. Antara pemaju dengan pemilik kuil, yang separuh daripada pemilik kuil itu dah terima hakikat, dia dah jual pun pada pemaju, dah terima duit pun. Jadi yang pemaju ni dah bagi banyak kali dah warning ni, hantarlah penyangat-penyangat
bagi saya hero-hero taik kucing ya. Sebab apa? Nak gertak. Akhirnya lari lintah pukang sebab pemilik kuil ni pun dia dah siapkan dengan dia punya orang dia. Akhirnya terbakar kereta dan sebagainya. Pagi tu Exco DAP Gana Batira boleh menghasut, kata ini orang Islam serang kuil. Kalau kita pun orang Melayu, tiba-tiba pemimpin Melayu, saya lah katakan, saya kata, masjid di Air Molek ni diserang oleh orang India. Saya cakap, apakah orang akan percaya ataupun tidak? Mesti orang percaya. Dihasut pula, diserang oleh orang India. Perasaan awal dimainkan sebegitu, sudah tentu akan mencetuskan semangat berkobar-kobar untuk mempertahankan pusat ibadat mereka. Ditambah pula tengah hari itu, tak pernah berlaku zaman BN. Menteri-menteri India, PH, buat kenyataan media bersama di Parlimen. Mengatakan apa? Mengatakan polis tidak mampu untuk menjaga ketenteraman awam. Dengan kata lain, tak mampu nak jaga kuil tersebut. Itu malam yang kedua tu, 10,000 orang kumpul dekat kuil. Di situlah malam yang arwah Adib dibunuh. Sampai hari ini belum dapat pembelaan. Ini tidak pernah berlaku zaman Barisan Nasional. Kerana apa? Kerana waktu kita memerintah, kita tahu ada sempadan, ada garis sensitiviti yang harus kita jaga antara kaum-kaum. Dan apabila Barisan Nasional itu diterajui oleh induknya UMNO, yang mana UMNO ini parti yang cukup moderate, sederhana. Tak ada siapa yang boleh menafikan ini. 61 tahun. 61 tahun kita mengambil pendekatan yang cukup sederhana. Dari segi Islamnya, wasatiyahnya, kita tidak ekstrim ke kanan, tidak ekstrim ke kiri. Tidak radikal, tidak juga liberal. Kita membawa model Islam yang diiktiraf oleh dunia. UMNO, sehingga kan parti-parti lain dan masyarakat berbilang agama ini boleh terima UMNO ini. Kerana kita tidak pernah mengapi-ngapikan isu agama. Kalau orang kata UMNO ni resis, kalau resis 61 tahun, porak-poranda negara. Tapi ini tidak berlaku sebab apa? Kebijaksanaan pemimpin-pemimpin UMNO yang tahu realiti kemajmukan negara, tetapi tunjangnya mesti sentiasa kukuh. Tunjangnya Islam dan juga Melayu. Tetapi apabila itu baru bab kita cakap soal sosial, integrasi antar kaum. Kita belum bicara soal ekonomi. 22 bulan apabila ketidakstabilan itu berlaku, ekonomi juga menjadi masalah. Mana ada pelabur di atas muka bumi ini yang mahu melabur di sebuah negara yang dia tahu politiknya boleh berubah pada bila-bila masa. Sebab apa? Sebab kita membiarkan lompat-melompat. PH yang kononnya berintegriti sanggup menerima parti ahli-ahli parlimen UMNO 15 orang. Dekat awal. Dan kita tahu ini juga mainan mereka dengan guna hasutan dan juga sogokan. Bukan saja tekanan dari segi agensi-agensi yang ada, SPRM, LHDN, semua digunakan untuk menakut-nakutkan mereka. Dan sogokan macam di Sabah, kononnya akan diberikan segala peruntukan. Ini sogokan. Kalau kita menghormati sistem dan prinsip demokrasi, yang menang bukan menang semua, yang kalah tidak kalah semua. Kita sudah menjadi kerajaan, biarlah 5 tahun lagi tunggulah. Tetapi apabila digunakan pendekatan ini, dan kita tahu ini diizinkan oleh anggota parti PH. Jadi DAP, PKR, PPBM tak boleh berlagak suci. PAN, kononnya mereka ini lebih putih daripada putih, lebih berintegriti. Kononnya UMNO menjadi parti korup. Hakikatnya mereka yang lebih korup daripada awal. Mereka yang tidak berintegriti boleh menerima. Bukan saja menerima, menggunakan semua agensi-agensi kerajaan pada waktu itu. Tak cukup dengan SPRM, gunakan LHDN. Hampir semua ahli parlimen kita dicek 5 tahun sebelum Doktor, income tax. Doktor kena juga. Saya tak ada apa, tak ada masalah. Kan? Sebab itu bagi saya, kalau kita jangan takut kalau kita tak ada masalah. Kan? Ada SPRM pergi ke kawasan saya, cek peruntukan-peruntukan yang saya luluskan untuk masjid. Dia boleh cek, ada satu masjid di Bukit Abah, Kelantan, Pasir Putih, yang Perdana Menteri luluskan untuk menambah baik masjid itu dalam lingkungan 300,000, bagi terus kepada AJK masjid. Dia boleh tanya masjid itu, apakah
Dr. Ashraf ada minta komisen ataupun tidak. Tak, nak menunjukkan bahawa tekanan itu dibuat. Jadi tak mustahil mereka yang 15 orang ini boleh melompat begitu saja. Kerana apa? Kerana ada yang kena tekan. Sebab kes yang seperti yang dihadapi oleh Datuk Seri Ahmad Maslan dan Tan Sri Syaril, yang kononnya menerima duit yang kononnya daripada 1MDB, yang tidak pun boleh dibuktikan daripada 1MDB. Sebab ini PRU ke-13. Duit yang sama juga diterima masuk dalam akaun YB Mas Imianti, yang hari ini menjadi calon mana? Tanjung Bidara. Masuk juga dalam akaun beberapa orang menteri, termasuk Menteri Kelantan, Jeli. Tetapi kenapa Tok Mak Maslan kena, tetapi mereka tak kena? Contohnya, ini adalah pendakwaan-pendakwaan terpilih. Walaupun hakikatnya mahkamah telah buktikan bahawa duit itu tak ada kena-mengena dengan 1MDB pun. Itu yang akhirnya kita dapat lihat ketidakstabilan berlaku. Bila ketidakstabilan berlaku, akibat lompat-melompat ini berlaku, dia memberi kesan kepada politik yang tidak stabil, berubahnya kerajaan daripada kerajaan PH kepada PN, kepada keluarga Malaysia. Ini akan memberikan apa? Isyarat kepada pelabur dalam dan luar, bahawa negara ini pada bila-bila masa boleh berubah. Dan dia akan memberi kesan kepada kemakmuran negara. Bila pelabur tidak masuk, jangan kita ingat pelabur di pasaran saham. Pasaran saham ni orang datang melabur, dia boleh keluar bila-bila masa. We are talking about the real investor. Real investor adalah mereka yang boleh menyumbang kepada real economy. Maksud real economy, maksud dia pelabur yang masuk, buka kilang yang boleh menawarkan pekerjaan. Mereka ini akan mengambil kira faktor utama adalah risiko politik, dipanggil political risk. Dan ketidakstabilan sudah tentu akan memberi kesan kepada pertimbangan mereka untuk melabur ataupun tidak. Kalau mereka tidak mau melabur, sebab itu macam mana nak mewujudkan peluang-peluang pekerjaan? Bila peluang-peluang pekerjaan tidak wujud, ratusan ribu mahasiswa yang keluar tak ada pekerjaan, contohnya, dia akan menimbulkan masalah sosial yang lain. Apatah lagi isu harga barang berterusan naik, inflasi terus naik. Satu ketika kita berhadapan dengan macam-macam isu ekonomi. Sebab apa? Polisi-polisi yang gagal dan salah dilakukan oleh kerajaan PH. Bergaduh dengan China, bergaduh dengan India. Sawit kita daripada zaman Datuk Seri Najib dulu mempunyai hubungan yang baik dengan China, sehingga kan sawit kita dibeli orang China. Peneroka-peneroka dapat orang kata durian runtuh. Harga seperti sekarang RM1,000 setan, jatuh sampai berundung. Kadang ada sekali tu RM150 setan saja contohnya. Ini menyebabkan kemakmuran yang suffer, yang merana siapa? Rakyat. Sebab itu bagi kita kestabilan ini penting. Kerana kestabilan inilah yang boleh menjamin kemakmuran. Kemakmuran dari segi apa? Dari segi politik, dari segi ekonomi, dari segi sosial, kehidupan masyarakat. Dan Melaka ini yang mana kebergantungan ekonominya kepada pelancongan umpamanya, memerlukan kestabilan ini. Kalau rakyat hari ini memilih parti-parti serpihan, Perikatan Nasional parti serpihan, PBBM ni serpihan, hari ini berapa banyak PDM Perikatan Nasional yang ditutup? Kerana apa? Kerana mereka memang tak ada jentera. Bila mereka cuba nak memujuk beberapa orang kampung untuk jadi jentera, mereka menggunakan jentera yang dibayar daripada luar, akhirnya menyebabkan orang kampung marah. Orang kampung yang kononnya boleh buka, akhirnya tutup. Contohnya yang berlaku Perikatan Nasional. Sebab apa? Ini parti-parti serpihan. Mereka tidak ada jentera di bawah, mereka ambil jentera daripada luar yang dibayar. Sebab itu mereka nak sangat PAS bersama dengan mereka. Sebab mereka nak menggunakan jentera PAS. Contohnya. Jadi kalau kita memberikan mandat ini kepada PH sekali lagi, DAP, PKR dengan PAN, kita sudah ada pengalaman 22 bulan ketidakstabilan itu. Baik, Dok. Bila doktor sebut begitu, adakah doktor merasakan PH ni, kalau saya boleh gunakan perkataan tidak tahu malu untuk masuk semula dalam PRN 15 Negeri Melaka ini dengan pembohongan yang telah mereka buat selama 22 bulan, dan juga dalam masa sama mengambil 2 adun yang lompat ke dalam parti mereka? Pandangan doktor. Cik Rafi, mereka ini memang sentiasa berpura-pura suci, tetapi hakikatnya penuh dengan daki. Berpura-pura mereka lah yang berintegriti, tetapi kita boleh lihat banyak tindakan-tindakan mereka yang jelas
di hadapan kita bahawa mereka lah yang banyak melakukan pengkhianatan. Kan? Mereka bercakap soal politik yang bersih. Tetapi hakikatnya mereka lah yang mengadu domba dan cuba untuk melakukan perundingan pintu belakang yang menyebabkan keruntuhan kerajaan negeri Melaka buat kali kedua. Kita jangan ingat, kita jangan lupa, kononnya mereka sign MOU persefahaman nak pastikan kita boleh stabil sampai Julai akan datang. Tetapi mereka juga yang membuat perundingan luar, perundingan dalam dengan 4 orang adun-adun itu memberikan pengharapan palsu kepada Datuk Seri Idris Harun, kononnya akan jadi ketua menteri. Kita akan sokong. Bila jatuh saja mereka tukar kiblat mereka contohnya. Kita kena ingat 4 orang yang keluar ini tidak akan mampu menjatuhkan kerajaan sekiranya PH ini tidak berada di belakang mereka. Apakah ini dikatakan integriti? Apakah ini yang dikatakan parti yang mendukung prinsip demokrasi? Kita tak boleh terima kata-kata yang melompat contohnya. Tapi hari ini mereka menjilat ludah mereka sendiri. Dan ini perkara yang berulang-ulang kali berlaku. Kerana orang politik ini, sebab itulah dari segi level kepercayaan rakyat berada pada tangga yang terkebawah berbanding dengan profesion lain. Saya bercakap sudah tentu kena pada diri saya juga sebagai orang politik. Tetapi politik bagaimana yang kita nak ubah? Kita kena ubah sebagai politik yang jujur. Kita tak boleh hanya bercakap tetapi kita tak mengutarakan apa kita bercakap. Hari ini rakyat menjadi hakim. Biarlah rakyat memberikan penghakimannya di kertas undi kelak. Apakah rakyat mahu membenarkan mereka ini ditipu sekali lagi? Dulu orang kata PH ni pakatan hancing. PH hancing. Sebab apa? Sinonim. Manifesto bukan kitab suci. PH hancing, PN kencing. Macam-macam kan? Jadi ini perkara-perkara yang saya kira rakyat Melaka kali ini cukup bijaksana. Dia sudah melalui proses PRU ke-14 dan hari ini dia ada peluang untuk memperbetulkan keadaan yang lampau. Saya pergi tadi di Duyung, beberapa PDM saya berjumpa dengan ramai anak-anak muda di padang bola lah. Sebab kita tak boleh kempen rumah-rumah. Jadi dia cakap, dulu dia kata dia mengaku, dulu dialah angkat bendera tukar, dia pengaruhi mak ayah dia. Kali ini kita kena tukar. Ini kalilah. Tapi dia kecewa. Ramai anak-anak daripada universiti, kononnya waktu itu kalau kita tukar PTPTN free. Tetapi akhirnya tak berlaku pun. Anwar Ibrahim kata beri dia peluang je kerajaan, minyak akan turun. Tapi tak turun-turun pun. Sebelum subuh GST dihapuskan. Kononnya itu tindakan populis. Tetapi rakyat yang merana. 30 bilion hilang daripada perolehan negara. Ditambah pula dengan pandemik, kita terpaksa pula berhutang dengan lebih banyak lagi. Sebab apa? Sebab kita hilang perolehan yang sudah menjadi asas untuk membantu rakyat. Dulu zaman kita terpaksa orang kata mengambil risiko, membuat sesuatu yang betul untuk negara, sebab masa depan negara seluruh dunia bergerak ke arah sistem percukaian yang lebih telus dan lebih berstruktur, yang mampu memberikan keadilan kepada semua. Orang lain semua bergerak ke hadapan. Kita satu-satunya negara memansuhkan perkara yang boleh menyelesaikan isu black economy, ekonomi hitam ataupun gelap, yang ramai orang toke-toke besar ni tak nak bayar cukai lagi. Akhirnya perolehan ini yang sepatutnya digunakan untuk bantu rakyat. Dulu zaman Barisan Nasional kita bantu semua, tak pilih-pilih. Ini zaman Pakatan Harapan dah kena kencing. Pakatan Perikatan Nasional pun sama juga. Pilih-pilih orang yang dapat BPR, mula-mula dapat. Lepas tu BPR 2.0 tak dapat. Sebab apa? Dia dah kononnya dapat grant khas prihatin. Kononnya nak membantu rakyat, tetapi tak semua dapat. M40 dianaktirikan, B40 saja yang ni. Hari ini kita pun masih lagi berhadapan perkara yang hampir serupa. Sebab apa? Kita tidak mempunyai kerajaan yang mutlak, yang mempunyai kuasa dominan yang boleh menstabilkan keadaan. Bila doktor sebut tentang apa yang doktor perjuangkan untuk golongan B40, saya nampak selepas bajet 2022 dibentangkan, sebagai pengurusi Pemuda Barisan Nasional dan Ketua Muda UMNO, masih ada kekecewaan pada doktor.
Ya. Ya, saya tidak boleh bersifat hipokrit ya. Sebagai seorang ketua pemuda, saya memang kita menggunakan tagline pemuda ini jurubicara rakyat. Dan kita kalau kita baca sejarah pun pemuda ini biasa berbeza dengan kerajaan. Zaman kerajaan BN dulu pun pemuda zaman Datuk Harun dia sebut sebagai parti dalam parti, sehingga kan Tun Dr. Ismail menegur Datuk Harun dengan waktu itu Datuk Musa sebagai naib ketua pemuda supaya janganlah kuat sangat mengkritik. Tetapi kritikan-kritikan pada waktu itu, zaman itu memerlukan adanya keseimbangan dalam dasar-dasar negara yang kadang-kadang kerajaan ini mungkin dia hanya tahu bahawa dia saja yang betul. Tetapi apabila adanya suara yang berbeza, sekurang-kurangnya kita membawa suara rakyat. Sebab itu macam pemuda, kita konsisten, kita memperjuangkan tuntutan rakyat, dan tuntutan rakyat ini adalah tuntutan yang kita perolehi daripada apa yang rakyat tuntut. Contohnya bila kita memperjuangkan moratorium, dan alhamdulillah kerajaan dengar bicara kita. Kita memperjuangkan KDBSP dulu. Kita yang mula-mula bercakap soal penting waktu zaman pandemik itu PKP 1 dulu. Kita kata bagi peluang untuk mereka mengeluarkan. Waktu itu macam-macam dalih diberikan. Akhirnya iSinar diperkenalkan, iLestari diperkenalkan. Dan kali ini kita bercakap berilah peluang yang terakhir untuk keluarkan iCitra ini untuk rakyat memulakan hidup baru selepas pandemik. Betul kita tahu ini soal simpanan hari tua. Tetapi Datuk Seri Najib pun memberikan cadangan yang very practical dan boleh buat. Sebab itu dalam konteks bajet ini kita membicarakan soal bagaimana golongan M40 contohnya. Sebab M40 kena ingat, siapa M40? Mereka yang dari segi pendapatan campur suami isteri antara 5,000 ke atas sampai 10,000. Lebih pada 10,000 T20 dah. 5,000 ni Encik Rafiq, kalau seorang tu kerja swasta, seorang lagi kerja kerani dengan gaji 2,500 contohnya, campur gaji suami 4,000, 6,500, dah jadi M40. Tetapi kebanyakan mereka yang kita dapat maklum balas daripada rakyat sendiri, mereka hilang pekerjaan sejak PKP 2.0 lagi. Masuk Januari, ramai yang kena buang, cuti tanpa gaji ataupun pay cut 50%. Mereka ini mempunyai komitmen bulanan. Besar periuk, besarlah keraknya. Itu biasa. Tetapi mereka ini daripada M40 jatuh kepada B40. Bila kita berjumpa dengan LHDN, kita bawa tuntutan rakyat. Sebab ramai yang bila pergi mengadu pada LHDN, mereka menggunakan data lama. Mereka tidak menggunakan data yang terbaru. Dan golongan-golongan yang kononnya M40 ini sebenarnya mereka dah jatuh B40. M40 pula tak dapat bantuan yang sewajarnya daripada kerajaan. Itu sebab akhirnya mereka menuntut supaya dapatlah dikeluarkan daripada duit mereka sendiri. Itu sebenarnya asal silah, salah silah. Kenapa perjuangan kami ini membawa suara rakyat. Dan kita berjumpa dengan Perdana Menteri, kita berjumpa dengan Menteri Kewangan, kita berhujah dengan mereka. Saya sendiri berjumpa dengan KDBSP. Sampai ke Datuk Seri Najib juga terpaksa menyuarakan beberapa kali dalam parlimen yang terbaru minggu lepas dalam pembahasan bajet. Jadi ini salah satu perkara yang kita rasa memang rakyat memerlukannya. Dan kami sebagai pemuda, kami tak boleh berhenti daripada bersuara. Akan terus menjadi jurubicara dan akan terus kita bersuara walaupun kita akan digelar sebagai parti dalam parti, kita akan digelar sebagai apa lagi nak, dah jadi kerajaan dah contohnya. Ini bukan soal seronok jadi kerajaan ke tak seronok jadi kerajaan. Soal kita dengan rakyat ini berpisah tiada. UMNO dengan rakyat ini adalah semacam aur dengan tebing. Kita tak boleh dah jadi kerajaan kita membiarkan suara rakyat itu dipandang sepi. Dan pemuda sebagai juru bicara rakyat, kita harus mengimbangi apa juga dasar-dasar kerajaan dengan membawakan suara-suara rakyat bawahan. Dan itu yang kami lakukan. Kami sediakan hotline kepada masyarakat untuk mereka memberikan pandang maklum balas. Facebook saya hampir setiap hari, bukan puluhan, ratusan yang mesej saya seperti peribadi bercakap berkenaan dengan masalah mereka. Inilah yang kita kumpulkan dan ini yang kita bawa kepada atas. Tapi beza Facebook doktor sewaktu jadi pembangkang dengan jadi kerajaan. Saya rasa tak ada beza sangat. Cumanya orang kata kita kurang bercakap pasal
Citra tuntutan KDSP. Bagi saya, kita ada beberapa perkara, kita tak boleh hanya berjuang hanya berkenaan dengan itu saja. Kita ada macam-macam dimensi perjuangan lagi. Sebab itulah soal iltizam kami pemuda, soal konsistensi kami untuk memperjuangkan ini memang kami teruskan. Kita menggunakan pelbagai pendekatan baru sebab kita jadi kerajaan. Dulu kita sebahagian kerajaan dan kita jadi pembangkang. Jadi mungkin Facebook kita, page kita lantang, tetapi lantang kita bukan di Facebook saya. Kita hantar memorandum di luar dan sebagainya. Kali ini kita sebagai kerajaan, saya masih boleh berbicara dengan Perdana Menteri dalam MKT, dalam Biro Politik, dan ini antara yang selalu saya suarakan. Boleh tanya dengan Perdana Menteri bila ada satu masa, bila dia datang ke sini nanti. Baik, Doktor, dalam kesempatan juga saya nak tanya Doktor, sebab Doktor ni dilihat sebagai wajah watak yang begitu lantang pertahankan muafakat nasional, wajah watak yang begitu kuat ni. Apa sebenarnya sedang berlaku ketika ini? Dah jadi MN ni dah macam pusara tanpa nisan. Yalah, kita sebenarnya UMNO ini sudah cuba untuk sedaya upaya menyelamatkan hubungan kita dengan PAS. Saya sendiri terlibat dalam jawatan kuasa perundingan di peringkat induk muafakat nasional, jawatan kuasa teknikal dan juga special task force. Dan dalam sesi sebelum Melaka, dan khususnya dalam konteks Melaka ni juga saya terlibat dalam beberapa siri perundingan yang melibatkan Timbalan Presiden, Naib Presiden, UMNO sendiri. Kita cuba untuk menyelamatkan, sebab itu kita tawarkan kepada PAS dan kita mengharapkan PAS untuk mereka menggunakan lambang bulan, lambang PAS. Kita tak suruh dia guna lambang Barisan Nasional. Kita hanya suruh menggunakan lambang dia sendiri. Sebab apa? Sebab isunya ialah kita dengan bersatu susah. Kerana ini bukan, UMNO bukan macam PAS. Keputusan yang dibuat oleh Majlis Syura, Presiden, itu akan menjadi keputusan mutlak daripada akar umum. UMNO ini adalah parti daripada dulu, zaman kita awal-awal ditubuhkan, merdeka sampai sekarang. Segala dasar-dasar parti ditentukan daripada bawah. Presiden UMNO tidak mempunyai suara mutlak dalam menentukan satu-satu dasar. Satu-satu dasar ditentukan oleh cawangan, bahagian, negeri dan diangkat sehingga ke Pimpinan Agung UMNO. Kita nak berpakat dengan PAS, mewujudkan muafakat nasional. Kita terpaksa sebelum kita tanda tangan piagam dan kita beritahu PAS, biar kita precondition dulu pemikiran ahli-ahli kita di bawah. Macam mana dengan cara? Biar benda ni berlaku secara natural, semula jadi. Macam mana? Kita buat program-program di peringkat bawah. Penyatuan Ummah. Kalau ingat lagi waktu tu, ceramah Penyatuan Ummah ini, Cik Rafiq, ikut dalam rekod muafakat nasional lebih daripada 800 di semua bahagian seluruh Malaysia. Satu bahagian kadang-kadang 4, 5, 10 kali. Bukan saja program ceramah, program bersama, bubur Asyura apa sekali, maulud pun sekali. Sebab nak mewujudkan chemistry, adanya hubungan yang baik di peringkat akar umbi. Sebab nak meyakinkan ahli kita nak terima PAS yang 60 tahun bergaduh, putus keluarga, mengkafe, bukan mudah. Nikah kali kedua macam-macam. Nikah 2 kali okey, ni nikah kali kedua. Itu berlaku. Itu benda yang berlaku kepada keluarga saya sendiri, sahabat saya sendiri, yang kahwin terpaksa akad nikah 2 kali contohnya. Sebab apa? Sebab perbezaan parti politik saja. Tetapi bila kita berjaya mewujudkan semangat itu di peringkat akar umbi, itu sebab kita tanda tangan piagam muafakat nasional selepas kita buat keputusan di peringkat Perhimpunan Agung UMNO. Kita dengan bersatu pun begitu juga. Keputusan untuk tidak bekerjasama dengan bersatu ini adalah diputuskan melalui usul-usul daripada bahagian-bahagian yang dibawa daripada cawangan. Lebih daripada 134 usul yang mahu kita putuskan hubungan dengan bersatu. Kalau kita nak ulas kenapa, sebab-sebab dia panjang lah. Tetapi kita faham. Sebab itu saya pernah, kalau ingat lagi, saya pernah keluarkan kenyataan bila mana Setiausaha Agung PBBM pada waktu kita dalam Kerajaan Perikatan Nasional, dia pernah mengatakan dalam tempoh 3 bulan dia akan menambah ahli sebanyak 40,000. Dan jangan ada perasaan di kalangan parti-parti yang membentuk Kerajaan Perikatan Nasional ni macam tak rasa selesa. Sebab biasalah pemindahan daripada satu parti ke parti yang lain.
Saya terus keluarkan kenyataan esok tu, saya kata hentikan curi dan beli ahli. Ya. Kenapa? Saya nak menyelamatkan pada waktu itu hubungan, itu sebelum PAU hubungan antara UMNO dengan Bersatu khususnya. Saya keluarkan kenyataan dan saya himbau kembali macam mana sejarah antara UMNO dengan PAS daripada 1973 hingga kita terputus pada 1978. Apa punca dia? Perebutan ahli di peringkat akar umbi. Kenapa waktu muafakat nasional, waktu penyatuan ummah ni tak timbul? Sebab tak berlaku perebutan itu lagi. Sebab UMNO ada dia punya ahli dia sendiri, PAS ada ahli dia sendiri. UMNO boleh pakai baju PAS, dah tak ada masalah, tetapi kekal dengan UMNO. PAS boleh pakai baju UMNO, boleh menyanyi lagu UMNO pun tak ada masalah, sebab kita tahu PAS akan kekal dengan ahli PAS, UMNO akan kekal dengan ahli UMNO. Tetapi Bersatu tidak ada. Bersatu tidak ada akar umbi. Mereka cuba membeli, mereka cuba mencuri. Sehingga Setiausaha Agong, Ketua Penerangan Bersatu kata, buktikan. Saya kata, okey, mesti dia bukti. Dia kata nak saman. Sampai sekarang tak saman-saman pun. Sebab benda itu berlaku. Kenapa saya keluarkan kenyataan itu? Sebab kita nak menyelamatkan hubungan antara UMNO dan Bersatu, tetapi tidak diendahkan. Sebab saya berada di akar umbi. Kita tahu perasaan di akar umbi ini betul-betul marah kepada Bersatu kerana mereka betul-betul menyogok, menghasut, menarik ahli kita di peringkat bawah. Dahlah ahli-ahli parlimen pun melompat mengkhianati kita. Ahli pun nak curi. Itu di peringkat akar umbi. Di peringkat pusat, Cik Rafi, banyaklah insiden-insiden yang mengecewakan kita, yang saya selalu sebut kepada kepimpinan PBBM. Dalam keadaan kita mewujudkan kerajaan Perikatan Nasional bersama pun, kita dah kata dah, kepimpinan tak bersetuju untuk menubuhkan ataupun mendaftarkan Parti Perikatan Nasional. Dalam kita menyebutkan itu, saya ingat lagi, saya berada di rumah Tan Sri Muhyiddin Yassin, bersama-sama dengan Biro Politik UMNO, berjumpa dengan Biro Politik Bersatu, sekitar bulan 6, bulan 7. Saya ada tarikh dia, saya tak ingat exactly. Di rumah itulah Tan Sri Muhyiddin Yassin kali pertama menzahirkan hasratnya untuk mendaftarkan Perikatan Nasional yang melibatkan 13 parti-parti ini untuk menjadi sebuah parti politik. Pada waktu itu, kita sudah pun berbincang di peringkat MKT bahawa kita tak boleh bersetuju. Sebab kalau ditubuhkan Parti Perikatan Nasional, dia akan secara rasminya membubarkan Barisan Nasional. Kita sudah ada Barisan Nasional. Jenama Dacing, jenama Barisan Nasional masih lagi kita yakin diterima oleh rakyat. Apatah lagi kita berjaya mewujudkan kerajaan Perikatan Nasional selepas Kimanis. Selepas Tanjung Piai, kita menang besar di Tanjung Piai 15,000, mengalahkan PBBM pada waktu itu. Di Kimanis kita mengalahkan Warisan dengan majoriti yang besar juga. Kerana apa? Kerana orang mempercayai dan meyakini lambang Barisan Nasional. Jadi tak mungkin kita boleh sewenang-wenangnya pemimpin boleh membubarkan BN begitu saja. Sebab itu kita membuat pendirian yang jelas. Kita tak bersetuju. Lebih baik kita menjaga hubungan secara harmoni, mengekalkan kerajaan Perikatan Nasional dengan adanya understanding parti-parti ini. Bila masuk pilihan raya, kita kerjasama, tak ada masalah. Tetapi dalam keadaan begitu pun, Saudara Rafi, dia boleh tikam belakang kita, mewujudkan jawatan kuasa penaja secara senyap-senyap, boleh tarik parti komponen BN. Peringkat awal MIC dah termasuk dah peringkat awal. Sebelum kita berjaya tarik balik, selamatkan balik. Dah masuknya. Dia memutuskan kita dengan PAS. Dan PAS sebenarnya dalam muafakat nasional 2 kali kita tanya PAS. Betul ke PAS akan menyertai Perikatan Nasional? Diminitkan dalam 2 musyarat berbeza. PAS kata tidak. Kita tidak akan menyertai Parti Perikatan Nasional kerana kita sudah bersetuju. Apa juga keputusan UMNO dengan PAS, kita kena sentiasa intact buat keputusan secara bersama. Bahkan kita buat keputusan untuk kekal menggunakan lambang masing-masing. Tetapi kita akan bekerjasama. Dan tak ada masalah pun. Sebab kita telah membuktikan di Seri Setia. Orang UMNO boleh terima undi PAS. Betul. Di Seri Setia. Orang PAS di Cameron Highland permulaan yang besar. Dan selepas itu siri-siri. Orang PAS pun dah boleh boleh mengundi Barisan Nasional. Walaupun ada yang tegar tu sampaikan, Datuk Tuan Guru Tuan Ibrahim pernah sebut kepada saya, dia terpaksa 2-3 kali ulang rumah yang sama. Payahnya orang tu nak undi Dacing. Tetapi akhirnya sudah bersedia. Maknanya tak ada masalah kita menggunakan lambang masing-masing. Tetapi pengkhianatan daripada Bersatu, cuba menarik PAS untuk bersama dalam Perikatan Nasional sebagai sebuah parti. Ini dalam kita bekerjasama dalam sebuah kerajaan. Tikam kita belakang. Banyaklah benda-benda lain yang berlaku. UMNO hampir-hampir nak diharamkan. Barisan Nasional hampir-hampir nak dibubarkan. Sebab itulah
apa lagi yang kita sebab itu sukar untuk kita nak bersama dengan Bersatu. parti yang berterusan Kianat. mengkhianati kita sebelum pilihan raya, mengkhianati kita selepas pilihan raya, tarik, sogok, hasut, tekan 15 ahli parlimen lompat Ya. dalam kerajaan Perikatan Nasional, dalam keadaan kita mengangkat Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri pun Ditikam lagi. dia boleh tikam kita belakang. Baik, Doktor. Dalam konteks Melaka ni, pimpinan tertinggi PAS ini beri gambaran bahawa mereka nak pertahankan Perikatan Nasional ni. Apa ni muafakat nasional dan menyalahkan UMNO. Apa komen Doktor? Saya rasa di peringkat bawah di Melaka ni sebenarnya sebab kita bermula dengan Melaka ni lama. Saya antara yang aktif datang berceramah di Melaka ni, penyatuan ummah beberapa kali. Di Alur Gajah sampai 2-3 kali, di Tangga Batu sampai 2-3 kali. Kita dapat lihat chemistry antara UMNO dengan PAS di peringkat akar umbi ni cukup baik. Pergilah mana-mana pun. Ketika ini pun. Ketika ini pun sebenarnya. Sebab itulah, tetapi kita faham PAS ini dia ditanam dengan nilai wala, kesetiaan yang tidak berbelah bagi. Bila Presiden kata A, Majlis Syura kata A, pimpinan kata A, dia akan ikut akhirnya. Terpaksa ikut walaupun hatinya berat. Sebab itu kita tidak memusuhi ahli-ahli PAS ini. Di peringkat bawah masih lagi kekal. Sampai hari ini pun banyak kawasan-kawasan yang PAS sendiri pun tak buka PDM lagi untuk Perikatan Nasional ni. Kerana apa? Kerana mereka janggal. Selama ini mereka tak pernah pakai baju Perikatan Nasional. Kalau ingat lagi, penyerahan mereka melancarkan jentera PAS. Penyerahan bendera pun mereka tak serahkan bendera Perikatan Nasional. Mereka menyerahkan bendera PAS. Apa mesej yang diberikan? Maknanya mereka nak, tetapi kita hormat bila PAS buat keputusan nak kekal bersama menggunakan lambang Perikatan Nasional. Tetapi itu sukarlah untuk kita di peringkat UMNO untuk menerima, sebab kalau kita terima Parti Perikatan Nasional, dia seolah-olah melanggar apa yang telah kita putuskan di peringkat Perhimpunan Agung UMNO. Kita menafikan suara akar umbi. Pemimpin tak boleh sewenang-wenangnya membuat keputusan. Sebab itulah ramai orang menyalahkan Presiden, Timbalan Presiden membuat keputusan. Orang kata kluster mahkamah. Ini bukan keputusan kluster mahkamah. Ini keputusan Perhimpunan Agung UMNO. Seluruh Malaysia menyaksikan. Yang bercakap tentang kluster mahkamah tu orang UMNO juga. Itu masalahnya. Okay. Saya tak tahu dia nak kluster kat mana. Akhirnya dia kata apa? Saya menjilat kluster mahkamah. Macam mana saya nak jilat siapa? Saya ini Ketua Pemuda UMNO yang dipilih oleh ahli. Saya bukan dilantik oleh Presiden. Yang kedua, Presiden bukan Perdana Menteri yang boleh bagi jawatan kepada saya. Tetapi yang paling penting, kita harus berpegang kepada prinsip parti. Prinsip parti adalah keputusannya yang dibuat oleh Perhimpunan Agung UMNO. Itu perlembagaan. Itu tempat yang paling orang kata apa? Ya, tak apa. Kalau kita nak buat, sebab tu saya sebut dalam MKT pun. Saya kata kalau kita nak buat keputusan baru, kita kena kembalikan kepada buat Perhimpunan Agung khas. Dan saya pasti di Melaka, saudara Rafi turunlah ke bawah. Tanyalah di akar umbi. Mereka tak mahu. Tetapi mereka mahu muafakat nasional. Sebab itu kalau kita tengok Perhimpunan Agung UMNO yang lalu pada 28 Mac, apa resolusi penting kita? Tak bersetuju bekerjasama dengan Parti Perikatan Nasional PPBN, tetapi mahu terus memperkasakan muafakat nasional. Ini keputusan PAU. Sebab itu di Terengganu pun, walaupun orang UMNO keras, tak boleh terima PAS di Terengganu, tetapi mereka sebenarnya terpaksa akur dengan Perhimpunan Agung UMNO. Sebab itu dalam konteks ini, kita kena ingat bahawa UMNO ini adalah parti yang ada sistem, ada struktur. Kita bukannya keputusan itu oleh Presiden. Ingat, Presiden UMNO yang pertama terpaksa keluar daripada parti kerana pandangannya tidak diterima oleh akar umbi untuk membuka UMNO kepada kaum-kaum lain. Ini UMNO tau. Ini bukannya parti yang Presiden kata A, bawah akan ikut A. Tak. Ini UMNO yang mana bagaimana keputusan dibuat, keputusan itu dibuat secara syura. Syura itu bermula daripada akar umbi sehinggalah ke atas. Saya nak berkongsi satu kisah yang saya lalui sendiri, Doktor, di Melaka ni dalam 3-4 hari ni. Apabila ada ahli-ahli PAS yang menolak ketetapan fatwa wajib yang dikeluarkan oleh Presiden dengan alasan 2 tahun kami jemaah sama-sama makan sedulang. Kenapa bila datang pilihan raya ni harus kami ikut keputusan? Saya nak kembali kepada walak yang Doktor sebut tadi. Apakah ini gambaran akar umbi menolak
keputusan yang telah dibuat oleh pusat? Saya tidak mahu mencampuri urusan parti PAS. Cuma sebagai seorang Islam yang saya kira kita harus sentiasa berpegang kepada prinsip bahawa kita berbeza dari segi pandangan politik. Jangan sampai memutuskan hubungan ukhuwah yang mana kita ini semua saudara se-Islam. Kan? Dulu pun kita berpecah kerana politik itu diagamakan. Kan? Seolah-olah kalau kita tidak menyertai parti ini, maka kita ini tidak sempurna iman dan takwa. Itu yang menyebabkan kita berbalah. Bila saya sebut begini, dia kata kita mempromosikan politik suku, agama suku. Tidak. Politik dengan agama itu adalah sebahagian. Politik sebahagian daripada agama. Parti politik bukan yang kita boleh katakan sebahagian agama tu. Parti politik berbeza dengan agama. Politik adalah sebahagian daripada agama, tapi parti politik itu bukan agama. Itu kena beza. Islam adalah agama. Parti politik adalah parti politik. Dia adalah wadah dalam sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi memang memerlukan kita menubuhkan parti untuk lawan dalam pilihan raya. Jadi berpada-padalah dalam kita berpolitik. Sebab itulah dalam konteks kita berbeza dengan PAS hari ini pun, saya tidak menjangkakan kita akan putus hubungan. Sebab itulah di akar umbi kita masih berhubung. Saya sendiri masih berjumpa dengan pimpinan PAS 2 hari lepas. Doktor, masih ada harapan MAN ini? Soal harapan, tidak ada harapan ini bagi saya, kita serahlah kepada Allah dan kita serahlah kepada bagaimana keadaan yang akan berlaku selepas ini. Cuma saya sayang kepada Muafakat Nasional ini sebagai satu yang kita bina atas linangan air mata, yang ikhlas, yang bukan dibuat-buat di PWTC. Dan ia datang selepas kita melalui proses yang panjang. Setahun setengah ada proses yang panjang. Kita melakukan pelbagai program daripada akar umbi. Kita mewujudkan chemistry, keharmonian di bawah peringkat bawah sehingga boleh dijelmakan dalam pada 14 September itu. Soal sama ada Muafakat Nasional ini terkubur ataupun tidak, ia bergantung kepada sikap kita masing-masing. Kalau kita melangkaui batas dalam kita berpolitik ini, contohnya hari ini dah timbul, saya tengok banyak posting-posting daripada parti-parti tertentu dah cuba nak mencetuskan elemen-elemen yang seolah-olah kita ini terus berpatah arang. Macam nak balik zaman lalu. Zaman lalu bagi saya berpada-pada. Tetapi pada masa yang sama kita nak memberikan juga isyarat kepada PAS bahawa hormatilah juga pendirian UMNO. Jangan memaksakan kita. Memaksakan kita seolah-olah sebagaimana kita menghormati pendirian PAS. Berkali-kali kita tanya PAS boleh atau tidak terima parti PAN, parti amanah. Dia kata tak boleh sebab ini mengkhianati mereka. Jadi kalau itu sama, cuma bedanya kita ni, kita boleh masih lagi boleh terima dengan syarat mereka mestilah menghormati kita, jangan berterusan tikam belakang kita. Sebab itu dalam konteks ini kita mengharapkan maknanya hubungan itu mesti sentiasa berpaksikan kepada kepercayaan dan kejujuran. Dalam apa juga bentuk kerjasama, kalau tidak ada keikhlasan, tidak ada kejujuran, dia tidak akan boleh bertahan lama. Dok, kita dah 1 jam 15 minit. Tapi saya ada 1-2 lagi. Saya masih terngiang-ngiang ucapan doktor pada tahun lepas. Doktor sebut apa ni, politik sifir, kalau tak silap saya. Apa maksudnya? Politik perang sifir. Perang sifir. Ada doktor sebut tentang perang sifir, kata waktu itu saya banyak disalah tanggapi oleh orang PAS. Seolah-olah saya tidak menghormati Ketua Pemuda PAS yang datang. Saya sebenarnya tidak sedikit pun nak menujukan kepada PAS. Saya bercakap soal dalaman UMNO. Dalaman UMNO yang pada waktu itu sebenarnya kita ada macam-macam orang yang menggunakan atas dasar penyatuan Melayu, penyatuan Islam, atas dasar itu yang menyebabkan kita sendiri pun berlaku pelbagai kekeliruan. Dan saya menostalgiakan
sejarah Islam yang lampau, yang mana berlakunya pertembungan dalam perang saudara, yang mana golongan Khawarij pada waktu itu menggunakan agama, menggunakan alasan, menggunakan aspek, dia berkatakan la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali kita kena kembali kepada Allah. Pada ketika dia hampir-hampir kalah, tetapi Sayyidina Ali dia menyebut kalimatul haq yuradu bihal batil, kata-kata itu betul, tetapi ada maksud tersirat yang jahat. Sebenarnya waktu itu dalam ucapan saya sedang bermuhasabah. Wujudnya serigala berbulu ayam, ingat lagi saya sebut serigala berbulu ayam. Mereka yang nampak di luar baik, tetapi sebenarnya menanam domba, mengadu domba. Biasanya musang berbulu ayam. Saya kata serigala berbulu ayam. Dan kita ramai masa itu kita berhadapan dengan keadaan yang begitu kronik dalam parti, mewujudkan kabilah-kabilah di dalam parti, dan apa hasrat yang saya ingin sampaikan di dalam ucapan dasar itu, supaya pemuda saya jangan sesekali termakan dengan usaha pemecahan di dalam parti ini, sehingga kan ada kelompok yang nak menjatuhkan kepimpinan kita secara yang tidak betul. Itu maksud saya. Saya tidak langsung pun, takkanlah saya ini saya ini lahir daripada sekolah agama UIA, takkan tak reti layan tetamu. Sebab itulah kadang-kadang orang taksub ni dia tidak mahu mendengar penerangan. Kalau baca saya punya ucapan dasar teks tu, part itu perenggan itu sendiri pun adalah perenggan dalam bab yang saya bermuhasabah dalaman parti. Biasanya dalam ucapan dasar saya, itu kali ketiga ucapan dasar, first part adalah part untuk bermuhasabah. Sebelum kita bercakap soal hala tuju, sebelum kita bercakap soal apa yang kita harus lakukan, saya selalu gunakan pendekatan parti kita kena bermuhasabah. Dan part itu sebenarnya untuk bermuhasabah dalaman parti. Tidak sedikit pun saya nak menunjukkan kepada PAS, walaupun dulu pernah ada orang mengatakan PAS ni parti Khawarij, tapi takkanlah kita nak ikut kumpulan-kumpulan yang sebenarnya ekstrim di dalam setengah parti ini, yang tuduh-menuduh, menggunakan perkataan-perkataan, melabel-label dan sebagainya. Sebab UMNO ini tidak pernah ajar dan terdidik dengan menggunakan agama untuk kafir-mengkafir ataupun memunafikkan ataupun menggunakan istilah melabel dan sebagainya. Itu bukan UMNO. UMNO sentiasa mengambil pendekatan yang sederhana. Kita tak pernah mengkafirkan orang sampai hari ini. Sampai hari ini. Presiden kita pun tak, presiden daripada zaman yang pertama sampai sekarang pun tak pernah maki presiden lain. Tak pernah. Tak pernah. Baik, doktor. Kempen juga di PRN ni laksana kena tempuh edah darurat yang berkata masih berjalan kan. Peraturan SOP ni kita tengok lebih ketat ni. Macam tahun 1995 sewaktu darurat keselamatan. Bagaimana doktor dengan pasukan pemuda menyerap? Sebenarnya kita sentiasa harus melihat sesuatu cabaran itu sebagai peluang, kekangan itu sebagai peluang. Bagi kita, kita tidak rasa ini satu yang boleh mengekang kita, dan kita harus ingat bahawa kita pun ada kelebihan. Sebab UMNO ini parti yang berakar umbi. Barisan Nasional ada akar umbi di peringkat cawangan. Dia bukan hanya PDM, kan? Macam setengah parti, macam Parti Perikatan Nasional, Parti PBBM, dia memang sengaja menubuhkan cawangan dia berpandukan PDM, kan? Sebab dia memang tak ada orang kat bawah, kan? Tetapi kita ini sampai di peringkat cawangan. Satu PDM tu kadang-kadang ada 6-7 cawangan. Dan di setiap cawangan mereka kenal. Kita ada pemuda kita di situ. Kita ada wanita. Macam pemuda, kita kenal siapa pengundi-pengundi muda di kawasan itu, kan? Dan hari ini pendekatan kita, bila kita tak dapat bersemuka secara fizikal seperti mana yang ditetap oleh SOP, kita masih boleh menggunakan pelbagai pendekatan lain dengan memanfaatkan cawangan-cawangan ini. Selain daripada menggunakan kaedah media sosial yang ada. Media sosial ini sudah tentu adalah salah satu wahana saja, tetapi realitinya, hakikatnya, demografi dan lokaliti di Melaka ini berbeza-beza. Ada di tempat asahan contohnya, kan? Apa internet pun tak kuat, kan? Jadi kalau kita menggunakan NR channel untuk berkempen saja, saya rasa tak sampai kat situ. Jadi kita kena
menyediakan pamphlet kena turun ke bawah. Dan alhamdulillah SOP membenarkan kita memberikan pamphlet tak lebih daripada 3 orang. Itu sudah mencukupi untuk kita. Tak ada menghalang pun. Selain daripada itu, kita memang memanfaatkan pelbagai pendekatan lain untuk bertemu seramai mungkin pengundi-pengundi kita. Dan kita memanfaatkan jentera yang kita ada lah. Baik, dalam kemelut politik sedang berlaku ni, Doktor tak bimbang peratus keluar mengundi, terutamanya pengundi-pengundi Melayu untuk keluar mengundi pada PRN 15. Itu antara pendekatan ataupun fokus kita setiap hari yang kita memantau semua cawangan-cawangan kita adalah untuk memastikan fasa pertama ini adalah untuk kita mengenal pasti pengundi-pengundi kita dulu. Dan peringkat yang kedua biasanya kita akan memastikan pengundi-pengundi yang menyokong kita ni semua keluar. Di peringkat pemuda, kita zoom kepada umur 21 tahun ke 40 tahun. Kita ada senarai mereka. Kita kenal mereka. Sebab mereka ini bukan datang baru hari ini. Jentera ini sudah berada dengan mereka ni sejak daripada awal, kerana mereka ni orang kampung itu juga. Wanita dia ada JR dia yang pegang ni, tetapi pemuda kali ini kita bekerjasama dengan JR wanita. Kita menggunakan model Tanjung Piai dan Kimanis. Sebenarnya proses pematangan dari segi pendekatan pilihan raya kita ini di peringkat pemuda, kita bermula daripada siri PRK yang kita lalui. Dan di Tanjung Piai itu sebagai satu model yang bagi kita yang terbaik, yang kita gunakan juga di Sabah, dan kita akan pastikan mengoptimumkan pendekatan itu di Melaka ini. Apa pendekatannya? Pemuda memang kita mempunyai hubungan dan mengenal pasti setiap pengundi-pengundi muda kita. Dan pengundi-pengundi muda inilah yang kita dekati daripada sekarang sampailah kepada 20 hari bulan. Dan 20 hari bulan, setiap pemuda-pemuda yang kita berikan tanggungjawab ini untuk memastikan pengundi-pengundi di bawah jagaannya keluar mengundi. Jadi kita buat micro managing dan micro targeting. Baik. Saya nak berikan Doktor 2 minit untuk Doktor simpulkan pertemuan kita malam ini. Harapan, hasrat terutamanya dalam konteks pilihan raya Melaka ini. Saya ingin mengambil kesempatan di sini merayulah kepada seluruh pengundi-pengundi di negeri Melaka ini. Berilah kepercayaan, berilah amanah ini kepada Parti Barisan Nasional yang mempunyai track record yang panjang untuk memastikan kestabilan dapat kita capai di bumi Melaka ini. Kerana kestabilan ini penting. Kita sudah melalui tempoh-tempoh yang begitu memeritkan. 22 bulan di bawah PH, ditambah pula dengan pandemik selepas itu di bawah Perikatan Nasional. Dan apa kesimpulan yang kita boleh rumuskan setelah kita orang kata try test semua ni? Akhirnya ialah kita mesti memberikan keyakinan kepada parti yang ada sejarah memastikan kestabilan dalam realiti masyarakat yang ada hari ini, kemajmukannya yang ada untuk kemakmuran. Kemakmuran inilah yang akan memastikan anak cucu kita akan datang akan beroleh kebahagiaan dan kesejahteraan. InsyaAllah dengan kekuatan yang ada, yang paling penting Barisan Nasional ini adalah parti yang sentiasa dekat dengan rakyat dan parti yang akan sentiasa bersama rakyat. Baik, terima kasih Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dasuki, Pengerusi Pemuda Barisan Nasional, juga Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Bersiaran hampir 1 jam 20 minit pertama kali. Tapi sebab Ketua Pemuda, biasa 1 jam, kita bagi 1 jam setengah malam ini. Dan saya cuba banyak perkara yang cuba kita nak sampaikan. Tapi dalam waktu yang terhad, kalau ada kesempatan dalam 2 minggu, tempoh 2 minggu ini, kita akan usahakan untuk dapatkan lagi pandangan-pandangan lain. Dan kepada anda yang setia menonton siaran langsung kami malam ini, teruskan untuk like, share, komen, follow, subscribe Facebook page NRA Channel TV, berintegriti, berani, benar dan terus terang. Kalau ada salah silap antara saya dengan Dr. Ashraf yang mungkin tak sampai, mungkin tak sempurna, itu adalah datang daripada kelemahan kami, kerana yang baik itu datang daripada Allah.
yang tidak baik itu datang daripada kesilapan kami menguruskannya. Dalam serius ada main-main, dalam main ada serius. Jangan kita hilang satu kawan, jangan kita tambah satu musuh. Kita jumpa lagi malam esok. Saya akan bersama dengan Siswa Agung UMNO Malaysia, Datuk Seri Ahmad Maslan, untuk satu lagi topik yang cukup menarik. Jadi pada anda, kita jumpa lagi malam esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. NR Channel TV Virtual Studio Multipurpose. We provide virtual studio space for multi-purpose, talk show, news, online coaching and presentation, webinar, firm conference and more. With a professional worker and up-to-date visual graphics set and design, call us for more information.